Baik, semua dah bersedia. Kita kat sini baru habis asar, dah dekat setengah jam lebih. So keadaan cukup panas, terik di luar sana. Mungkin anda nak tengok apa yang berlaku sedikit. Saya tunjuk di depan mata seperti biasa. Itu dia. Kalau dapat you lihat kat sana, nampak tak? Tu, saya cuba buka besarkan sikit. Oh, muka saya pula. Masya Allah. Sabar. Okey. Itu dia. Keadaan masih lagi terkawal. Itu dia. Nampak? Masih lagi tak berhenti-berhenti. Orang dah mula daripada lepas pukul 5 nanti berduyun-duyun akan masuk lebih ramai, insyaAllah. Panas sejuk mereka tak kira. Kalau waktu malam memang ramai betul lah. Okay, right. Kita tengok balik apa yang berlaku kat sini. Okay, alright, saya dah bersedia untuk menceritakan tentang masalah yang cukup kronik lah. Sebab ramai yang tanya saya, walaupun saya dah cerita hampir 2-3 kali pada tahun-tahun yang lepas. Bahkan baru-baru ni saya keluarkan balik cerita thyroid ni sebab dia masih lagi ada beberapa perkara yang orang tak tahu macam mana thyroid ni buat rawatan macam mana pun, sama ada dia boleh baik terus atau tidak. Jadi topik pada hari ini ialah betul ke thyroid ni tak boleh sembuh? Okey. Itu secara kesimpulannya. Jawapannya tetap, bagi saya, kalau tidak ada solusi ataupun harapan, kita tak payah cerita, betul tak? Dan kita memang orang yang amat percaya dan yakin bahawa setiap penyakit tu ada ubatnya kecuali mati. Dan kadang-kadang manusia, namun dinamakan manusia tu tetap ada kelemahan kita yang kita tak tahu, apalagi rahsia-rahsia yang kadang-kadang begitu gaib sekali, yang sampai buat apa pun tak nampak macam boleh menyembuh atau merubati. Kita nak cuba kalau boleh membantu seramai mungkin. Cara yang kalau boleh kita kombinasi dengan doktor-doktor moden, sebab kita tidak mengasingkan antara siapa yang lebih baik, siapa yang lemah. Apa yang penting ialah asalkan pesakit tu mendapat kebaikan, hasil yang positif, dan tidak menerukkan lagi keadaan. Itu tujuan saya. Okey, yang paling penting lagi alami, maksudnya lagi natural, lagi baguslah. Maklum saja kesan sampingan dan sebagainya. Baik, secara ringkasnya, hypo dan hyperthyroid, yang rendah thyroid hormon dan yang tinggi thyroid hormon, ini adalah dua masalah yang cukup dahsyat. Sebab thyroid hormon ni, kalau dari sudut kita bandingkan dengan enjin kereta, selalu saya cerita dia punya rem tu, dia punya tuning dia tu kena betul. Kalau tinggi sangat pun kereta tu akan terbakar nanti. Kalau rendah sangat pun kereta tu akan orang kata apa, sangkut-sangkut dan akan mati enjin dia. Kan, sebab tu dia kena steady je all the time. Jadi sel-sel kita pun kena steady all the time. Thyroid hormon tu merupakan hormon yang paling mustahak, dan setiap sel kita, selalu saya kata, daripada hujung rambut sampai hujung kaki harusnya ada thyroid receptor. Berarti dia memang mencari thyroid punya hormon ni supaya sikit banyak mengikut dia punya keperluan. Kalau tak stable, kalau tidak dapat supply, maka bermasalah lah, bergantung kat mana. Tetapi selalunya zaman moden sekarang orang menceritakan tentang masalah 90%, 90% daripada masalah thyroid ni adalah disebabkan, yang baru dikonfirm ialah disebabkan oleh apa? Oleh autoimmune. Apa saya cerita kat sini pun balik-baliknya autoimmune. 10% lagi itu adalah disebabkan contoh oleh stres. Ini pun menyebabkan boleh sampai autoimmune punya problem. Toxicity pun boleh ke arah merosakkan liver dan sebagainya. Maka usus kita pun rosak, maka dia boleh jadi autoimmune balik. Toksik, bahan-bahan toksik, pesticide daripada makanan, minuman dan sebagainya, daripada udara pun boleh. Dan last sekali ialah ketidakcukupan, deficiency. Terutama sekali kita bermula, kalau thyroid, siapa tahu boleh cepat tulis kat situ. Tak cukup apa kalau thyroid ni, cepat. Yang selalu orang pertikaikan ialah
iodine. Cuma zaman sekarang ni iodine tu dah mula tidak menjadi masalah utama penyebabnya, sebabnya sebab kebanyakan garam dah diiodiskan. Dan kalau tak ada iodine pun senang sangat kita dapat kat farmasi sekarang. Of course zaman-zaman dulu kita baling iodine punya kapsul ataupun tablet tu ke dalam perigi kita. Masa dulu-dululah, zaman atuk saya dulu, kita ambil daripada minuman air perigi, betul tak? So iodine is one of the factor kalau kekurangan. Tapi ada lagi selain pada iodine, kalau saya sebut lagi sekali nanti, selenium dan zinc pun memainkan peranan yang penting. Kalau tak cukup, dia juga merosakkan ataupun menyebabkan thyroid kita tidak berfungsi. Anda akan checklist tengok ni, bermula daripada rambut. Kalau dah mula gugur, bermasalah. Nombor 2, kalau dah ni, terutama sel kening ni dah tak ada. Kalau macam saya ni, sebab kena kemo dulu sampai hilang kening semua ni. Tapi katakan you tak kena kemo, tak kena masalah kulit dan sebagainya, tengok-tengok kening you tengah-tengah ni macam dah jadi nipis dan macam tak ada pula. Itu thinning eyebrow. Lepas tu kulit jadi kering, bersisik, kolesterol dah mula naik, badan dah sakit, you pula tak boleh fokus. Ada orang sampai berat badan meningkat tanpa sebab. Ni hypothyroid. Dia jadi lemah, dia sejuk, kaki dia macam orang panggil macam ais dia rasa, dan dia murung. Selalunya orang ni down, dia redup. Macam kalau cuaca redup, dia pun redup, lebih redup lagi, sampaikan libido pun dah tak ada lagi dah. Sembelit lagi, tak berjalan dia punya bowel, habis. Orang kata apa, slow down. Digestion dia pun, pencernaan makanan slow je semua. Jadi semuanya jadi low, sampaikan dia macam tak bermaya lagi dalam hidupnya. Dan ini yang menyebabkan kadang-kadang kalau dia tengok dia, kesian dia, macam orang kata apa, dah out daripada kehidupan kebiasaan. Tapi lawan pula, kalau hyper aktif sangat pula pun berbahaya juga. Bahayanya dari segi rambut masih luruh juga macam tadi, tapi rambutnya bukan takat luruh saja, yang tinggal kat atas kepala ni dia jadi nipis, jadi macam halus. Yang tadi kasar, yang hyper ni jadi macam budak kecil punya rambut. Padahal you dah anak dara, anak turuna dah. Umur yang kena, dia tak perlu umur tua, dia selalunya umur-umur yang belasan tahun dah boleh mula kena. Termasuklah zaman muda ni kan. Lepas tu orang yang hyperthyroid ni, dia anxious, resah, gelisah, senang nak marah, melenting, tangan mengeletar. You kalau tengok dia letak kertas, cuba you letak kertas sekarang atas you punya jari, buka jari macam tu sekarang. Kadang-kadang tak payah buka lagi dah nampak tangan macam tu dah. Okey. Tapi kalau tak pasti letak kertas, nampak kertas tu mengeletar je. Selalunya sebelah lebih teruk daripada, kadang-kadang dua-dua belah pun. Okey. You pastikan dada you tidak berdebar, ataupun jantung you racing macam Formula 1, laju, gatal kulit. Lepas tu ada tadi sembelit. Yang hyper pula cirit-cirit senang sangat, dan cepat, orang kata apa, dah letih, macam baru lepas lari maraton tu, macam tu, faham? Muka flush, merah-merah, mata dah mula terbeliak. Kalau mata dah mula macam ikan mas tu keluar ke depan, itu dah mula bahaya. Okey, sebab orang pun tak tahu kenapa mata tu sampai ditolak ke depan, tapi ada kaitan dengan hyperthyroid. Dan selalunya dia tak bengkak sangat macam hypothyroid. Kalau orang yang ada goiter, ada bengkak depan tu besar tu kan, pernah tengok kan, yang penuh kat depan dia punya leher tu sampai tak boleh pakai button semua tu, yang tu selalunya hypothyroid. Kalau hyper, dia tak berapa nak besar. Sebab dia tak perlu aktif lagi, dia terlalu aktif dah. Yang hypo tadi sebab dia low, dia nak bagi banyak thyroid hormon, dia terpaksa kerja kuat, maka dia bengkak. Okey, baik. Sebenarnya selalu kita cerita tentang iodine, tentang bengkak, tentang jadi orang goiter ni. Tapi sebenarnya iodine satu cerita je. Nombor 2 ialah estrogen. Dan anda tahu penyakit thyroid ni lebih kepada orang wanita. Okey, wanita lebih kurang 7 hingga 8 kali ganda lebih
ramai daripada lelaki yang kena thyroid problem ni. Faham? Okey, so wanita dengar elok, kalau anda pun ada anak perempuan atau adik-adik perempuan, sister you, tolong check betul-betul. Kalau dia tengok dia dah bertukar perangai, dia lebih saya kata hyper atau hypo tu, tolong pergi check. Sebab kita kena check you punya bile pun. You punya selalunya orang yang tak cukup bile yang hijau tu kan, daripada hempedu tu dalam badan kita, gallbladder pun dah rosak disebabkan kadang-kadang liver pun menjadi rosak, maka ini yang menyebabkan isu-isu yang tertentu. Baiklah, kenapa saya cerita luar daripada iodine saja? Sebab ramai orang terlupa. Sejak kebelakangan ni asyik-asyik nak pergi makan iodine, saya tak cukup sebenarnya. Sebab dia bermula daripada 7 tempat yang terlibat. Nombor 1 ialah otak. Kalau otak terganggu disebabkan oleh masalah toxicity, bahan-bahan maksudnya beracun, termasuk heavy metal, semua kena jaga betul-betul. Sebab tu saya tak benarkan you makan ikan-ikan di tempat-tempat yang tak pasti mana asal usulnya daging dan sebagainya ni. Sebab apa? Dia boleh naik ke kepala nanti. Termasuklah spray-spray ke atas kita punya sayur-sayur tu, kena jaga juga pestisida tu. 1 otak. Okey, kalau dia terganggu dengan stres pula lagi, tak cukup tidur, tak kena matahari, maka dia tak boleh keluarkan apa yang dinamakan thyroid stimulating hormone. Hormon ni daripada PT3, nombor 2 organ yang terlibat ialah thyroid lah. Dia akan suruh thyroid tu keluar, tapi kalau thyroid tu tak cukup pengeluarannya, ada lagi satu disebabkan oleh siapa pula. Sebab bila dari segi kita nak ambil makanan ke, minuman ke, ataupun zat-zat daripada kita punya nutrient tu, harusnya datang daripada liver, dan bukan saja daripada liver. Thyroid hormon yang keluar tu, okey, daripada signal daripada otak tadi, dia daripada T4 nak kena tukar kepada T3, thyroid T4 kepada T3 barulah aktif. T3 ni saja yang boleh pakai, kalau T4 tak boleh pakai. Siapa yang menukarkan ni? Liver. Jadi kalau you ada fatty liver, liver you tak boleh berfungsi, terlalu tinggi insulin dan sebagainya, ini menyebabkan liver jadi rosak. Dan satu lagi, kalau you punya bakteria pun tak happy dalam you punya gut, dalam you punya stomach, dalam you punya usus, maka you pun akan jadi orang kata apa, tak dapat absorb nutrien-nutrien untuk diguna pakai seperti selenium dan apa saya kata tadi, zinc. Ini yang menyebabkan pernah dengar tak orang kata ada leaky gut, makanan-makanan yang merosakkan seperti biasa saya kata gula, susu ataupun gluten. Ni bahan-bahan yang berat-berat lah, daging-daging protein yang terlalu berat, dia boleh bocor usus kita. Bila jadi leaky gut, dia akan cepat kena penyakit seperti autoimmune. You pernah dengar tak Hashimoto? Kalau hypo tu selalunya Hashimoto lah nama penyakit tu. Kalau yang terbeliak mata tu selalu orang panggil grave disease. Kataan pun grave, G-R-A-V-E. Okey, last kali yang saya kata tadi, bila autoimmune tu dah menjadi berleluasa, macam-macam penyakit lain lagi akan timbul selain daripada thyroid pun. Last kali berbalik kepada perkataan stres lah. Kalau stres dan deficiency tak cukup bahan-bahan mineral dan vitamin yang bersesuaian, maka tak baiklah. Itu yang topik kita. Betul ke thyroid tak boleh baik? Memang betul lah tak boleh baik kalau tak diperbetulkan. Baik, sekarang tiba masanya, the last 5 minutes saya akan perbetulkan. You ikut, ambil nota ni. Okay? Nombor 1, you dah tahu dah. Kalau otak terganggu, kalau liver terganggu dan usus terganggu, 3-4 tempat ni, dan you pula dah estrogen berproblem, okay, katakan kalau menopausal ke apa-apa, bile pula tak cukup, buang pula empedu, boleh menyebabkan thyroid rosak. Okey, jadi apa yang kena buat? Nombor 1, mulakan balik. Iodine kena check, setelah doktor pastikan dia punya level tu, kita kena check TSH, thyroid stimulating hormone, check T4, T3, ada lagi lah test-test yang lebih accurate, buat ultrasound, make sure tidak ada cancer dan sebagainya, kena check juga tu, faham tak? Yang baik. Jadi barulah kita fokus kepada yang paling utama, balik-balik cerita diet. Sebab apa? Asal usul iodine pun daripada diet juga, betul tak? Jadi iodine kena betulkan dulu. Pastikan you setiap hari sekurang-kurangnya ada sea salt, bukan garam sodium klorat biasa kat tepi jalan tu. Ambil sea salt ataupun ambil Himalayan salt yang original organic, yang tak kena tipu punya. Okey, zaman sekarang ni macam-macam. Lepas tu sambilan tu cari sea kelp ataupun seaweed, makanan laut yang berbentuk
sayuran laut lah, tanaman laut tu kan ada macam rumpai laut tu, ni bagus. Sebab apa? Selain daripada ada mineral yang lebih pada 70 mineral, okey, dia ada vitamin dan juga ada makanan-makanan yang bagus untuk penjagaan thyroid. Number 2 ialah avocado. Avocado ni banyak dengan potassium, magnesium, ada zinc, ada selenium. Selenium saya bagi yang lain kejap lagi. Tapi yang penting ialah zinc kita boleh dapat daripada wheat germ atau chickpeas, kacang kuda, benih-benih gandum yang organik, dark chocolate, kuaci. Tapi seterusnya jangan lupa kepada pumpkin seed, kuaci daripada labu tu yang warna dah kupas jadi warna hijau tu. Makanlah satu hari satu genggam pun tak apa. Okey, silakan. Lepas tu nombor 4. Nombor 5 ialah you ambil Brazil nut. Pernah dengar Brazil nut? Kacang yang besar tu, bulat tu, yang tu bagus. Sebab kita perlukan selenium. Seterusnya kalau nak ambil juga jenis-jenis nasi, ambil brown rice yang basmati punya. Saya ulang, brown rice satu, bukan beras putih, tapi ambil yang kualiti basmati. Basmati ni dia dah proses, okey, dan dia mempertahankan dia punya khasiat tu, tidak dipolish 100%. Ujung-ujungnya minyak-minyak yang baik-baik. You amalkan VCO, virgin coconut oil, you ambil saja inchi oil, you ambil olive oil. Memang bagus sangat-sangat lah. Omega 3 diperlukan untuk menjaga radangan. Kalau you dapat semua ni, yang lain ni bonus lah. Kalau you dapat cari mushroom, mushroom ni cendawan, lentils, lagi lentils tu dal lah. Kalau boleh strawberry, carrot, tapi you jangan lupa setiap hari tabur sedikit garlic, tahu garlic, bawang putih, dan satu lagi halia ginger lah. Okey, kalau dapat you buat benda ni semua. Cuma ini penutupnya, penutup ada pantang larangnya. Kalau you hypo sementara you nak baik ni, jangan makan, walaupun saya suruh makan DND diet, rainbow fruits dengan beberapa jenis ulam-ulaman ataupun sayur-sayuran yang menghijau, tapi kalau you tengah ada hypo yang rendah thyroid hormon tu, jangan makan masa belum baik, namanya cruciferous vegetable yang seharusnya bagus, tapi bila you makan ni, dia akan merendahkan lagi you punya thyroid hormon yang you perlukan kenaikan. So cruciferous vegetable seperti apa? Seperti brokoli, cauliflower, apa lagi, gobies, bak choy, bayam, benda-benda yang rangup ni lah. Okey, lettuce semua tu tolong letak ke tepi dahulu. Boleh? Okey, lepas tu soya, kalau tak organik jangan tempur langsung. Soya is the worst untuk orang yang ada hypothyroidism. Semua jenis kacang-kacang, kecuali Brazil nut tadi okey, potato pun jangan, sweet potato pun jangan sementara waktu. So ingat yang pantang ni lebih mustahak. Of course lah, tak ada gula, tak ada susu, daging-daging yang bukan organik jangan tempur. Saya kata apa? Lagi sekali, vegetable yang cruciferous, yang rangup, yang hijau. Moringa semua letak ke tepi, soya punya produk, kacang-kacang semua kecuali Brazil nut, dan kita tutup dengan potato, termasuk ubi keledek pun. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan you jangan putus asa lagi, masih boleh lawan, sebab kita kalau autoimmune kita ada chance untuk baik. Dengan syarat you kena lebih disiplin dan berusaha berikhtiar habis-habisan. Jangan putus asa. Buat dulu 2 bulan, tengok result dia macam mana. Improve sikit tak apa, lepas tu buat lagi. Okey, kita jumpa lagi di waktu yang terdekat. Semoga anda senyum-senyum sokmo. Saya daripada Tanah Suci mendoakan semoga anda sentiasa sihat walafiat, dunia bahagia, akhirat syurga, dan pandai-pandailah let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.